Okay, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar tingkatan 5. Hari ini kita masuk bab baru, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okay. Jadi apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini ialah tentang nilai-nilai sin, cos dan nilai sin, cos dan tangent. Sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, iaitu theta berada antara 0 hingga 360 darjah. Macam mana kita sebut ni? Sinus, kosinus, tangent. Itu kalau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris, sinus, cosinus, tangent. Kemudian kamu akan tengok apa bentuk graf-graf fungsi sinus, sin, cos dan tangent. Okay. Baik, kenapa kamu nak belajar bab ni? Kebanyakan kebanyakan carrier yang melibatkan graf fungsi trigonometri ini melibatkan jurutera, bunyi pun ada, jurutera bunyi pun ada, jurutera geografi, yang melibatkan ilmu geografi, ahli geologi. Itu lepas ni saya tunjukkan contoh-contoh macam mana graf fungsi itu terlibat ataupun kita gunakan dalam kehidupan harian. Sedikit sejarah tentang yang berkaitan dengan trigonometri. Hipparchus dari Nisia merupakan seorang ahli astronomi dan ahli matematik yang dikenali sebagai bapa trigonometri atas sumbangannya dalam trigonometri. Beliau menghasilkan satu sifat trigonometri dalam percubaannya untuk memahami pergerakan bintang-bintang dan bulan. Baik, tajuk ini adalah tajuk tentang trigonometri. Sebelum cikgu pergi lanjut, apa maksud trigonometri? Trigonometri. Apa maksud trigonometri? Tri ni apa? Tri tu apa kelas? Tiga. Okey, tri ni 3. Gon? Poligon, hexagon. Cikgu bagi clue sikit. Hexagon, hexa. Nama dia hexagon. Gon ni apa gon? 3 ni 3. Okey, gon ni? Sudut, ya ke? Sudut, ya ke? Kalau cikgu buat hexagon, kalau ni hexagon ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Kalau pentagon, dia dekat-dekat dengan sudut, tapi dia melibatkan sudut, tapi dia bukan sudut. Gon. Sisi. Poligon. Sisi. Kalau poligon tu, poli maksudnya apa? Poliklinik, polimer, poligami. Poli ni apa? Apa dia poli? Cuba jawab kelas. Apa maksud poligon? Tak tahu cikgu. Poli maknanya banyak. Okey, banyak. Gon ni tadi apa? Sisi. Kalau kamu belajar poligon maknanya kamu belajar ilmu tentang bentuk yang banyak, sisi. Okey, tri tadi 3, gon tadi sisi. Metri apa? Metri apa? Metri. Metri. Apa unit ada kat dalam metri ni? Unit apa katnya? Kita kena teka-teka. Yang sin tan cos tu ke? Metri ni ialah ukuran. Meter. Jadi trigonometri ni maksudnya yang ilmu yang bab ini yang kita nak belajar ni ialah tentang ukuran 3 sisi segitiga, dan 3 fungsi sinus, kosinus dan tangent. Kalau kamu tahu tajuk je, kamu tahu ni tajuk ni yang kita belajar sin, cos, tangent tu lah. Jadi tahu tajuk dulu. Baik, dekat mana kita gunakan? Dekat mana? Baik, dalam buku teks muka surat 173 tu ada gambar lang besar tu kan? Baik, dia cakap pasal Pulau Langkawi, dikenali sebagai Permata Kedah, merupakan salah satu tempat di mana stesen tolok air pasang surut dipasang kat Malaysia ni.
Stesen tolok air pasang surut dibina untuk mengumpulkan dan data pasang surut di sekitar Pulau Langkawi. Baik, data ini boleh digunakan untuk mengesan ombak tsunami. Oleh sebab pasang surut berlaku secara berkala, data pasang surut tersebut boleh dimodelkan dengan graf fungsi trigonometri. Jadi bentuk ataupun model graf fungsi trigonometri itu cikgu tunjukkan dekat dalam slide ni. Okay, high tide ni maksudnya air pasang, high tide. Low tide ni maksudnya air Air surut. Air surut. Maksudnya bila daripada tolok air pasang surut tu dia boleh melukiskan, menterjemahkan data bila air pasang, bila air surut macam tu. Daripada sini, daripada graf tu. Bentuk graf ni, bentuk graf macam tu. Bentuk graf macam tu, air pasang, air surut macam tu. Inilah bentuk graf fungsi trigonometri. Okey, kat mana lagi kita nak akan gunakan? Kat mana lagi kamu akan jumpa lepas ini? Cuba tengok ni. Ni. Apa maksud ni? Quieter, louder, deeper pitch, higher pitch. Ni macam suara orang menjerit, rakaman nada suara. Quieter ni dia bunyi macam mana? Louder ni dia kuat sikit. Deeper pitch ni suara orang yang besar kan. Kalau high pitch ni macam ni. Macam tu. Agaknya macam tu lah. High pitch ni suara dia halus. Jadi nada dia punya model graf fungsi tu lebih rapat-rapat. Macam tu. Baik, yang ni pula. Dalam muzik pun ada rupanya. Kalau kamu tengok pattern irama tu kan. Cuba tengok yang pertama ni. Nampak tak ni? Ini kamu tahulah note dia cikgu tak berapa mahir note muzik ni. Mungkin dia bunyi dia macam tu lah kot. Ataupun yang ni, satu lagi bentuk graf fungsi trigonometri. Macam tu. Bunyi muzik dia dia ikut pada irama tu. Ini pun ada juga, boleh pakai dalam muzik kan. Apa lagi? Degupan jantung ni, alat yang mengesan degupan jantung tu kan, macam teton, macam tu kan. Ni alat satu lagi ni, alat ni kalau nak kesan apa ni, kita tengok ni kan. Yang mana satu graf fungsi trigonometri, yang ni bukanlah, ini bukan graf fungsi trigonometri ni. Yang ni dia ada bunyi macam tu. Dia macam ombak ni. Itulah. Inilah graf fungsi trigonometri. Salah satu daripada graf fungsi trigonometri. Lepas tu kalau kamu ni kreatif, kamu nak design, mungkin kamu boleh gunakan lengkuk-lengkuk tu. Cuba tengok graf, cuba tengok ini pula. Cuba tengok ni. Okay. Ini lengkuk bila kamu nak buat arca ke, orang dalam sini pun dia boleh gunakan juga. Mana ni graf dia. Dia pun nampak lengkuk dia ni. Okay, itulah salah satu daripada bentuk graf fungsi trigonometri. Okay. Baik. Cikgu teruskan kepada teori matematiknya. Teori matematiknya. Kita dah tengok nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta antara 0 sampai 360 darjah. Baik, darjah di sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Bila cikgu sebut satu bulatan unit, maksudnya satu bulatan ni daripada pusat dia, jejarinya ialah satu. Jejari semua satu. Jejari ni semua satu. Jari yang ni pun satu unit lah jari dia ni. Jarak daripada pusat sampai ke lilitan. Baik, bulatan unit ialah bulatan yang berjejari satu unit dan berpusat di asalan. Pusatnya kat sini O lah. Baik, paksi X dan paksi Y membahagi bulatan unit ni kepada 4 sukuan. Jadi kalau cikgu ambil bulatan unit ni, cikgu belahkan dia, letakkan paksi, sini ada X, sini ada Y, dia akan dapat 4 sukuan yang sama. 4 sukuan yang sama. Okey, iaitu sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dengan sukuan 4. Sukuan ada berapa? Ada 4 sukuan. Itu sukuan 1 akan duduk di sini. Ini sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Nama pun suku kan? Suku maknanya dia bahagi 1/4, 1/4, 1/4. Okey, diberi P ialah satu titik yang bergerak di sepanjang lilitan bulatan. Unit dan theta ialah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit OP dari jarak dari paksi X yang positif mengikut arah lawan jam. Okey, katalah ada satu titik P pada lilitan. Ni cikgu namakan dia P. Ni O kat sini.
Okey. OP ni sudut yang dibuat oleh sudut ni kita namakan dia sudut theta. Sudut sudut itu ialah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan. Inilah jejari bulatan OP dari paksi X yang positif. Dari paksi X yang positif ni. Beza sudut ini kita wakilkan dengan theta. Ini theta. Daripada paksi X, inilah garis OP ataupun jejari lah, jejari OP. Baik, sudut antara paksi X ini dengan jejari OP itu kita wakilkan dengan theta. Baik, cuba tengok. Dan dia mesti bergerak lawan jam tengok ni, lawan jam. Dia mesti bergerak ke arah sini untuk baca sudut tu. Okey. Didapati bahawa titik P berada dalam sukuan 1 apabila sudut itu kita baca antara 0 darjah bergerak naik atas sampai sini 90 darjah. Ini dalam sukuan 1. Mana sudut-sudut antara 0 sampai 90, semua sudut tu jatuh dalam sukuan 1. Okey. Titik P berada dalam sukuan kedua apabila sudut yang seterusnya, saya cuba buat warna lain Sekarang kamu dah 90, sudut theta tadi sini, naik sini theta sampai sini 90. Okey, 90 sampai ke sini, dia berdatan ni lah okay, macam ni, dia gerak macam ni. P ni bergerak sampai sini. Okey, kalau P tu jatuh dekat sini, sudutnya ialah sudut antara 90 darjah sampai 180 darjah. Itu sudut dalam sukuan kedua. Okey, sukuan pertama tadi sudut antara 0 sampai 90. Sukuan kedua sudut antara 90 sampai 180. Okey, bergerak lagi lawan jam. Sudut, kalau P duduk sini, sudut P ni akan jatuh dalam sukuan 3, mana sudut itu daripada X ni jalan lawan jam. Okey, sudut itu akan jatuh antara 180 darjah, dia gerak sampai sini 270 darjah. Jadi titik P berada dalam sukuan ketiga sekiranya sudut itu antara 180 sampai 270 darjah. Okey, lepas tu gerak lagi. Kalau P tu bergerak lagi daripada sini 270 naik ke atas sini, sudut, katalah sudut P dekat sini. Okay, sudut yang dikira daripada X ni sampai sini. Okey, sudut tu ialah sudut berada antara 270 darjah sampai 360 darjah. 360 darjah. Okey. Jadi dia ini sudut-sudut yang berada dalam sukuan keempat. Lepas ni kita tengok contoh-contoh macam mana nak kira tu, sin, cos dengan tangent tu, sin, cos dengan tangent tu. Okey. Tengok ni pula. Apakah perkaitan apakah perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3, 4 dan dengan sudut rujukan sepadan, reference angle. Sudut rujukan sepadan. Baik, sudut rujukan sepadan mesti sudut tirus. Apa maksud sudut tirus? Sudut tirus ialah sudut yang sentiasa kurang daripada 90 darjah. Baik, dalam nota ni ditunjuk sudut rujukan sepadan kita wakilkan dengan alfa. Jadi sudut dalam sukuan kedua, 3 dengan 4 ada mempunyai sudut rujukan sepadan alfa ini. Dan sudut dalam sukuan 1 itu sendiri merupakan sudut alfa. Okey. Jadi bila ada satu sudut jatuh dalam sukuan 2, 3 dengan 4, kamu mesti cari apakah sudut yang sepadan dengan theta. Sudut yang sepadan dengan theta. Baik, cuba kita tengok satu-satu. Dalam sukuan 1, sudut theta ialah sudut alfa. Terus baca sebab dia berada antara 0 sampai 90. Ingat sudut mesti sudut tirus yang sentiasa kurang daripada 90. Jadi yang sudut theta ni memang dah kurang daripada 90. Antara 0 sampai 90. Apabila sudut theta ni jatuh dalam sukuan kedua, sudut yang sepadan dengan sudut theta ni ialah sudut di sini, yang kecil ni. Sebab kita kena baca ikut paksi X kita kena baca sepadan dengan paksi X. Jadi alfa ialah sudut yang sepadan dengan theta ni. Jadi macam mana kamu nak cari nilai alfa? Alfa ialah 180 darjah tolakkan dengan sudut theta. Kamu akan dapat sudut alfa. Itu sukuan yang kedua. Sukuan yang ketiga, untuk sukuan yang ketiga, sudut
theta ni, sudut theta akan jatuh di sukuan ketiga macam tu. Dia akan jatuh macam tu. Maksudnya sudut-sudut ni mesti lebih besar daripada 180 dan kurang dari 270. Baik, sudut yang sepadan dengan theta tadi ialah sudut dekat sini. Sebab apa? Sebab kita gunakan paksi X sebagai rujukan. Jadi sudut yang sepadan alpha ni kat sini ialah theta ambil nilai sudut asal tolakkan dengan 180. Itu sudut sepadan dalam sukuan ketiga. Lepas ni kita tengok contoh. Baik, sukuan keempat pula. Untuk sukuan keempat, kalau sudut itu jatuh dalam sukuan keempat, maknanya daripada X ni tadi, dia gerak, jatuh kat sini sudut tu. Contohnya macam 320 darjah. Kan? 320 darjah jatuh di sini, jatuh dekat sukuan keempat. Baik, apa sudut sepadan dengan 360 darjah ni? Sudut tu ialah sudut di sini. Dia sudut dekat ni, alpha ni. Sebab kita tak boleh baca sudut dekat sini, semua tak boleh. Sebab kita nak cari sudut sepadan, mesti kita rujuk pada garis X ni, paksi X. Kan dia dah cakap tadi, kita cakap kat atas tadi kan. Mesti paksi dari paksi X yang positif. Mengikut lawan jam. Jadi dia mesti juga rujuk kepada paksi X yang positif. Dan mesti sudut tu sentiasa kurang daripada 90 darjah. Jadi dalam sukuan keempat, kalau kamu nak cari alfa, sudut sepadan dengan 360, ambil 360 tolak dengan sudut 320 darjah tadi. Jadilah dia sudut tirus 40 darjah. Itu contoh. Ini ialah cara kiraan ataupun cara nak menentukan sudut rujukan sepadan. Ingat sudut rujukan sepadan dalam sukuan 2, 3 dan 4 mesti sudut tirus. Sudut tirus maksudnya apa? Mesti kurang daripada 90 darjah. Jadi kamu kena cari jalan macam mana nak jadikan sudut sepadan tu sudut tirus, sudut yang diberikan ialah sudut bawah ataupun kurang daripada 90 darjah. Okey. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 tadi dengan sudut rujukan sudut asal tadi sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan adalah sudut alfa tadi. Sudut alfa boleh dirumuskan seperti berikut. Dalam sukuan 2 dulu. Dalam sukuan 2, sin theta ni sudut asal, theta ni sudut asal. Alfa sudut rujukan sepadan. Sin theta ialah positif sin alfa, di mana kamu cari sudut sepadannya ialah sin positif sin 180 tolak theta. Tetapi dalam sukuan kedua, cos theta ialah negatif cos sudut sepadan sama dengan negatif cos 180 darjah tolak theta. Dan tangent theta sama dengan negatif tangent sudut sepadan sama dengan negatif tangent 180 darjah tolak theta. Perkaitan ini nak menunjukkan bahawa dalam sukuan kedua ni hanya nilai sin saja yang bagi kita jawapan positif. Maknanya bila kamu buat kiraan kepada sudut yang diberikan, bila kamu cari sudut rujukan sepadan, jawapan kamu sin saja yang positif, yang lain semua negatif. Tak apa, lepas ni kita tunjuk, bahagian kedua ni cikgu tunjukkan contoh. Sukuan 3. Sukuan 3 duduk sini kan? Sukuan ketiga, sin theta, sudut yang diberikan ialah negatif sin sudut rujukan sepadan. Macam mana nak cari sudut rujukan sepadan? Theta tolak 180. Sin dia mesti bernilai negatif. Cos sudut sama dengan negatif cos sudut rujukan sepadan sama dengan negatif cos, jadikan dia sudut tirus. Tangent theta sama dengan positif tangent alpha, tangent sudut rujukan sepadan sama dengan positif tangent theta tolak 180. Ini teori saja kelas, teori saja. Lepas ni kita buat aplikasi baru kita nampak. Kat mana duduk sukuan 3? Kat sini. Hubungan ini nak menunjukkan bahawa dalam sukuan 3, tangent saja jawapan dia positif. Tangent saja jawapan dia positif. Yang lain-lain kamu kira kamu akan dapat negatif. Baik, tengok sukuan keempat pula. Sukuan keempat, sin sudut yang diberikan sama dengan negatif sin sudut rujukan sepadan, tolak dengan sin, nak cari sudut tirus kamu kena tolak. 360 tolak dengan theta. Cos theta sama dengan positif cos sudut rujukan sepadan sama dengan positif cos 360 darjah tolak theta.
Okay, dan tangent theta sama dengan negatif tangent alpha, iaitu sudut rujukan sepadan, sama dengan negatif tangent cari sudut tirus bagi sudut yang ni. Sudut tirus tu maknanya kamu cari sudut yang sepadan. Okay, baik. Sekarang ni itu menunjukkan bahawa dalam sukuan keempat hanya jawab cos, bila kita minta kamu cari cos, itu jawapan cos saja yang positif. Di sukuan maksud jawapan-jawapan lain ni semua jawapan yang akan jadi negatif. Okey, sukuan satu ni semua positif. Macam mana kamu nak hafal? Macam mana kamu nak hafal? Dalam sukuan ini ada sukuan satu, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Macam mana cikgu saya nak hafal yang mana positif, yang mana negatif? Kamu ada cara tak? Ada cara tak? Ada atau kamu ada tengok macam mana apa-apa kakak kamu belajar ke apa? Ada tak? Okay, cikgu bagi satu mnemonik lah macam-macam sebenarnya kamu boleh gunakan mnemonik ni. Salah satunya ialah kamu pakai add sugar to coffee. Apa ni? Tambah gula dalam kopi. Add ni apa? Add di all lah, all. All maknanya jawapan untuk sin, cos, tangent semua positif. Sugar ni apa? Sin saja positif. Tecto ni apa? Tangent saja yang positif jawapan dia. Coffee ni cos saja yang positif jawapan dia. Kamu boleh hafal ni, add sugar to coffee. Ataupun ada lagi yang buat all silly tomcat. Tomcat ni kucing jantan tu lah kan. Okay. All ni sama juga. All ni maksudnya semua positif. Semua positif. Sin, jawapan sin positif, jawapan cos positif, jawapan tangent pun positif. Silly, sin. Silly ni macam ni gila-gila lah kan. Sin saja positif. Tom ni tangent. Tangent saja yang positif dalam sukuan ketiga ni. Yang ni cos saja yang positif dalam sukuan ketiga. Ni sukuan satu, ni sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Nak hafal macam tu. Kita nak hafal mana satu jawapan yang positif. Kamu boleh guna add sugar to coffee, all silly tomcat, ada lagi tak? Kamu boleh create sendirilah. Okay, kamu boleh gunakan apa-apa mnemonik yang kamu rasa boleh hafal. Ni tambah gula dalam kopi, all silly tomcat, antara mnemonik. Okay, sebelum kita masuk contoh satu, itulah kita tengok kaitan antara fungsi, tiga fungsi tadi, sinus, kosinus dan tangent dengan sudut rujukan sepadan dengan sukuan mana. Di sukuan mana sudut rujukan sepadan tu, bagaimana kita nak jadikan dia sudut tirus bagi sudut yang diberikan. Okay, kelas? Baik, kalau kamu ingat balik kan, semasa kamu di tingkatan 2, kamu dah belajar sebenarnya nisbah trigonometri, dah pernah jumpa istilah trigonometri ni. Tapi pada waktu tu, kamu hanya menggunakan satu segitiga sudut tegak. Yang mana kamu dikenalkan dengan hipotenus, sisi bersebelahan dengan sisi bertentangan. Kemudian cikgu kamu ajar soh katua, kalau kamu ingat lagi soh, kah ni, kah, cah ke toa, macam mana nak kira sin, cos dan tangent dengan menggunakan sisi-sisi segitiga sudut tegak tadi. Ini kita akan gunakan juga nanti dalam bahagian seterusnya. Cuma cikgu nak ingatkan bahawa, ingatkan semula, nak mengimbas semula kamu bahawa kamu pernah jumpa tajuk nisbah trigonometri semasa di tingkatan 2. Okey. Tadi kamu dah tengok sukuan dengan sudut rujukan sepadan. Kita tengok macam mana kita nak tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut-sudut ini. Kita buat yang A dulu. Baik, 138 darjah ni jatuh dalam sukuan, terletak dalam sukuan yang mana? 138 darjah. Kalau kamu tak jelas lagi, cuba kita lukis kita punya sukuan ni. Okey, 90 darjah tegak betul kan? Cikgu lukis. Ini Pak CY. Okey, Pak CX kita 0 darjah lah. Okey, 0 darjah, kejap.
Kosong darjah ni, okey macam ni. Kita dah bagi 4 sukuan ni kan. Okay, kita dah bagi 4 sukuan. Sekarang ni, ini ialah paksi X. Ini adalah paksi Y. Kita ada sukuan 1, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dengan sukuan 4. Okey, sukuan 4. Baik. 138 darjah ni, kalau kamu tengok dekat sukuan 1 adalah sudut antara kosong darjah sampai 90 darjah. 138 ni lebih 90 darjah. Dia dah gerak daripada X ni. Ini dah lebih dah 90 darjah. Mana 138 ni akan jatuh dalam sukuan kedua, iaitu sukuan antara 90 sampai 180 darjah. Okey. Sukuan ketiga ialah sudut antara 180 sampai 270 darjah. Sukuan keempat sudut antara 270 sampai 360 darjah. Cukup satu bulatan pusingan. Jadi 138 ni dia akan jatuh dekat sukuan kedua. Kita jawab dulu, dia tanya sukuan mana kan? Okay, 138 darjah terletak dalam sukuan kedua. Kita buat dua roman besar macam ni. Okay, dah letak dah, tentukan sukuan, kita dah tahu dia terletak dalam sukuan 2 sebab terletak antara 90 sampai 180. Baik, macam mana kamu nak cari sudut rujukan sepadan? Okay, kalau 138 ada berapa lagi daripada sukuan 1 ni? Ada berapa lagi sudut daripada hilang pula. Nah, macam tu. Okay, ada berapa darjah lagi nak ke 138 tu? Cuba kamu ambil kalkulator. 138 tolak dengan 90. Ada 48 darjah lagi. 48 darjah. Kat sini maksudnya sudut kamu tu okey kan? Okey, sekarang ni okey, sudut tadi tu, sudut yang 138 tu dia besar dia macam ni. Daripada kosong ni, daripada sini sampai sambung sini 90 kan? Sampai sini. Sini 138 darjah. Baik, sudut yang sepadan dalam sukuan kedua, kalau kamu ingat balik tadi nota tadi. Kat mana? Kat sini. Sudut yang sepadan dalam sukuan kedua ni. Sukuan kedua ni, sudut yang sepadan untuk sudut yang diberikan ni ialah sudut di sini. Alfa tu. Jadi kalau kita tengok contoh kita, contoh kita yang tadi, sudut yang sepadan dalam 138 darjah tu ialah sudut di sini. Alfa ni. Macam mana kamu nak kira sudut warna merah alfa ni? Ni satu garis lurus kan? Di sini satu garis lurus. Garis lurus ni. Satu garis lurus berapa darjah? Satu garis lurus semua ni. Daripada sini sampai sini. Daripada sini sampai sini. Tak boleh lipat lukis kan? Berapa jumlah sudut daripada sini sampai sini? Sini cikgu nak lukis ni. Daripada sini sampai sini. Berapa darjah semua tu? Satu garis lurus. 180. Berapa? 180. Siapa yang jawab ni? Siapa jawab tu? Hafizi. Hafizi? Pakai nama Danish? Macam mana? Okey, maksudnya satu sudut, satu garis lurus, jumlah sudutnya 180 darjah. Bagus. Baik, maksudnya kalau kita nak cari yang alfa ni berapa? Nak cari yang sudut kecil ni je. Macam mana nak cari sudut kecil ni? 180 tolak 138. Bagus. 180 darjah tolak 138. Jawapan dia 42 darjah. Jadi alfa ni nilai dia 42 darjah. Itu yang dimaksudkan dengan teori konsep ni tadi. Konsep ni tadi. Nampak tak? Nak cari alfa ialah 180 tolak dengan sudut yang diberi theta. Kita akan dapat alfa. Okey, contoh cara dia. Boleh tak? Boleh tak ni? Senang kan? Ni nak cari sukuan, tentukan di sukuan mana, kemudian cari sudut rujukan sepadan di sukuan kedua tu. Okay, cuba tengok yang B pula. Okay, B. 239 darjah jatuh dalam sukuan yang mana? 239 darjah. Kita buat sukuan. Okay. Ini buat sukuan. Tak apa, biar lambat asal selamat. Okay, kita pun buat sukuan. Tegakkan ni 90 darjah.
pakai pembaris. Okay, cikgu buat sukuan dengan paksi XY, kita ada 4 sukuan sekarang. Okay, kita ada 4 sukuan. Kita tepikan dulu, ini paksi X, ini paksi Y, ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okay, sukuan 1 ialah sudut antara 0 sampai 90 darjah. Sampai 90 darjah sini. Jadi 239 ni tak jatuh sukuan 1. Okey, jalan lagi 90 sampai 180 darjah. Okey, maknanya 239 ni dia bukan jatuh dalam sukuan 2 juga. Okey, dia tak jatuh dalam sukuan kedua. Okey, gerak lagi 180 sampai 270. Maknanya 239 akan jatuh di sukuan yang ketiga. Dia jatuh di kawasan sini. Kawasan sini. Sukuan keempat ni 270 sampai 360. Okey, jadi sukuan 239 darjah terletak dalam sukuan yang ketiga. Pakai huruf Roman sukuan yang ketiga. Okay, dah tentukan sukuan. Okay, settle. Sekarang kita nak cari sudut rujukan sepadan untuk 239. Okay, 239 mula-mula sudut dia sampai sini. Daripada kosong. Sebab kita kena kira daripada kosong darjah. Kosong sampai sini 90. 90 sampai sini 180. Okey, ada baki lagi berapa tu? Ambil kalkulator sikit. Kira 239 tolak dengan 180. Berapa gelas? Ada 59. berapa? 59. 59 kan? Bagus. Ada 59 lagi. Mana kita sebut? Anggaplah contoh 59 jatuh kat sini. Okey, katalah ada 59. Kata dekat situ kat sini. 59 darjah. Maknanya daripada kosong tadi, daripada kosong dekat X tu, sini 90, naik sampai sini 180, ada 59 darjah lagi. Maksudnya ni semua ialah 239 darjah. Okey. Dalam sukuan ketiga, dekat mana sudut sepadan dia? Cuba tengok balik. Dalam sukuan ketiga, okey, tengok ni sukuan ketiga. Sukuan ketiga, dekat mana sudut sepadan dia? Dekat sini. Alfa dekat sini. Kan kita kira tadi dia akan jatuh sudut ni, sudut yang sepadan ialah sudut di alfa ni, yang kecil ni, sudut tirus ni. Okay, sekarang kita pergi balik, kita punya contoh. Mana tadi? Kat sini kan? Okay. Dekat mana sudut sepadan dia? Kat sini. Tu sudut tirus dia. Macam mana nak kira sudut alfa ini? Alfa sama dengan, kamu nak kena buang yang mana? Nak kena buang berapa darjah? Secara logiknya, nak tinggalkan alfa ni, maknanya kamu kena ambil 239 darjah, 239 darjah, tolakkan dengan berapa? Tolak dengan berapa? 180. Kita tolak, kita buang yang atas ni. Buang yang atas ni tinggal yang kecil ni tolak dengan 180. Okey, bakinya berapa? 59 darjah. Jadi alfa ni sama dengan 59 darjah. Inilah sudut yang sepadan. Sudut rujukan sepadan kepada 239 darjah tadi. Ya? Itu kalau dalam sukuan ketiga, macam tu kamu cari sudut rujukan sepadan. Boleh? Okey. Kita terus pada C pula. 312 darjah. Sama macam tadi juga. Kamu buat dulu kan? Cikgu nak buat kamu kemas sikit lah, kamu boleh conteng. Tapi macam ni. Okey, katalah 0 darjah. Macam ni. Ini paksi X, paksi Y. Ini paksi X. Kena lambat sikit. Sekejap. Ini paksi X. Cikgu pun lukis lah. Okey. Okey, ni letak tepi dulu. Baik, yang ni paksi X, ini paksi Y, ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey, sukuan 1 antara 0 sampai 90 darjah. Sukuan 2, 90 sampai 180 darjah. 180 sampai 270 darjah sampai 360 darjah semula. Okey, 312 jatuh dalam sukuan mana? Mana kelas? 312 darjah terletak dalam sukuan mana? Dalam sukuan 312 ni terletak antara 270 sampai 360.
kan. Terletak antara sini, kawasan dekat sini je. 270 sampai 360 darjah. Okey, dekat mana-mana lah dekat atas sukuan 4 ni. Jadi terletak di sukuan keempat. Okey, tu dia punya disuruh tentukan sukuan, maknanya 312 darjah terletak dalam sukuan keempat. Baik. Maksudnya maksudnya sudut ni, okey, sudut ini okay, sudut ni daripada sini 0 darjah gerak sini 90. Okey, gerak lagi 180. Gerak lagi sampai sini 270. Okey, ada baki berapa lagi daripada 312 tu? Berapa kamu kira? Ada berapa lagi baki daripada 312 tu? Kadang macam tu lah. Okey, ada baki lagi. Kira dah belum? Kira sikit kelas. Sampai sini baru 90 90, lepas tu 180, sampai sini 270. Dia ada 312 darjah ni. Jadi baki ni berapa sikit lagi ni? Berapa kelas? 48. 48? Bukan 42? 312 tolak dengan 270. 42 kan? Sini. Maksudnya semua ni warna purple ni, okay? Sudut yang cikgu warnakan warna ungu ni 312 darjah. Macam tu. Baik, sudut yang sepadan di sukuan keempat. Sudut yang sepadan dalam sukuan keempat. Dekat mana? Cuba tengok balik. Mana nota kita tadi? Sini. Okey. Tengok. Dalam sukuan keempat. Sukuan keempat. Sudut yang sepadan ialah sudut yang kita baca dekat sini kan? Ini sudut dia jatuh kat sukuan keempat ni, jatuh kat tempat nombor 4 ni. Okey, sudut sepadan ialah sudut yang kecil menghadap ke atas X tu. Okey, pergi balik dekat, ya. Okey, pergi balik dekat kita punya soalan contoh tadi. Yang tadi sukuan ketiga, ini sukuan keempat. Sukuan keempat, mana sudut sepadan ni duduk kat mana? Dekat sini. Ini yang merah ni. Betul. Sebab kita nak kena cari sudut tirus ingat. Dia cakap tadi kita punya sudut sepadan mesti bawah 90 darjah, mesti sudut tirus. Baik, macam mana kamu nak cari sudut alfa ni? Macam mana cari sudut alfa? Satu bulatan berapa darjah? Satu bulatan penuh ni berapa darjah? 360. 360. Lepas tu tolak dengan? 312. 312. Okey, bagus Suara macam Nisa tu. Ya kan Nisa tu? Divya. Oh Divya, okey bagus Divya. Baik, sekarang ni baki berapa? Berapa dah alfa ni? 48 darjah. Macam tu lah. Nah, baki alfa ni sama dengan 48 darjah. Macam tu. Itu sudut rujukan sepadan kepada 312 darjah. Okey? Baik. Ada satu soalan dekat dalam buku teks tu. Dia suruh kamu cuba 498 darjah. 498 ni jatuh kat mana? 498. Ini kita cuba buat kelas, kita boleh buang. Baik. Sama juga tadi kita ada 4 sukuan, kita nak cuba buat 498. 498 darjah. Okey, 498 ni 498 darjah terletak dalam sukuan mana? Sukuan berapa? Okey. Mula dengan kosong 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270. Okey, sampai sini 360 dah 360 darjah. Okey, dia ni 498, kena pusing lagi sekali. 498 ni berapa kalau tolak dengan 360? 498 ada lagi 138. Ada lagi baki kalau tolak 360, ada baki lagi 138. Okey, pusing dulu. Tambah sini 90 lagi. Tolak 90 dah. Okey, ada baki berapa lagi? 138 tolak 90. Ada 48 lagi akan jatuh dekat sini. Maksudnya sudut tu dia akan pusing sekali lagi nanti. Ini untuk lukis 498. 498 itu jatuh dalam sukuan ke 498 darjah ni jatuh dalam sukuan ke-2. Okey. Macam mana nak cari sudut sepadan?
sudut sepadan 498 ni. Sudut sepadan dia dekat mana? Dekat sini. Dekat sini lah. Sama kalau jatuh sukuan kedua, sudut sepadan dia mesti sebelah sini, kat sini, alfa dia. Jadi nak cari alfa macam mana? Nak tolak berapa tu? Berapa sudut dekat sini? Tadi ada baki 138 kan? Selepas satu pusingan ada baki lagi 138. Jadi ambil 180 darjah, tolak dengan 138, baki ni ada berapa? 180 tolak dengan 138. Ini 42 darjah. Jadi sudut sepadan 42 darjah. Sudut sepadan untuk 490 darjah, 98 darjah ini ialah 42 darjah. Macam tu. Kalau diberi banyak pun kamu boleh pusing banyak kali. Banyak kali, berapa pusingan? Ikut. Yang penting kamu tahu jatuh sukuan 1 ke, sukuan kedua, ketiga dan keempat. Boleh? Tahu macam mana nak cari sukuan, tahu nak tentukan sudut rujuk sepadan. Selepas buat latihan ini, tadi, cikgu harap kamu dah faham macam mana, apa maksud perkataan ni, apa maksud ni, persamaan-persamaan ni. Persamaan-persamaan ni sebenarnya nak mencari sudut-sudut yang sepadan bagi sukuan-sukuan 2, 3 dengan 4. Tadi contoh yang kita dah tengok tadi. Baik, sekarang kita pergi pada contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, kita kena buat ikut step macam tadi juga lagi. Okey, sin 167 darjah duduk dalam sukuan mana? Terletak dalam sukuan mana? Tengok pun tahu kan? Terletak dalam sukuan berapa ni 167? Sukuan 2 kan? Kalau tak lukis pun kamu boleh dah tahu dah sekarang sukuan 2. Okey. Kemudian langkah yang kedua, cari sudut rujukan sepadan. Okey. Bila dalam sukuan kedua, sin 167 darjah sama dengan sin sudut sepadan dia berapa? Berapa tadi? Macam mana kita nak cari sudut sepadan kalau dalam sukuan kedua? Boleh. Mana sukuan 2 tadi? Ni kan? Sudut sepadan dia adalah 180 tolak dengan sudut diberi. Sudut yang kecil ni. Okey. Sekarang ni, kalau cikgu tak lukis, kamu dapat bayangkan. Sin 167 darjah ialah sudut sepadan dia 180 tolak 167 darjah. Okey. Ini sukuan kedua. Sudut yang sepadan ialah di sini. Sudut alfa ni. Jadi nak cari alfa ni 180 darjah tolak dengan theta ni, theta sebelah sini. Okey. Jadi yang ini sama dengan berapa? Sin berapa? 180 tolak 160 berapa? 13. Sin 13 darjah. Okey. Ingat balik add sugar to coffee kita tadi. Ingat semula add sugar to coffee kita ni. A, S, T, C. Dekat sukuan kedua, jawapan sin ni positif ke negatif? Positif ke negatif kelas? Positif. Positif. Itu sebabnya sini jawapan dia positif. Tapi kita tak tulis lah, kita terus tulis sin 13 darjah. Sebab dalam sukuan kedua jawapan kita mesti positif. Nampak tak? Okey, cuba kita buat yang B pula. Cos 258 darjah. Okey, cuba buat yang B pula. Ini A. Okey, buat yang B. Cos 258 darjah. Okey, 258 darjah ni terletak dalam sukuan berapa? Ni bukan sini, ni sudut kelas. Sukuan 3. Sudut 258 darjah terletak dalam sukuan 3. terletak dalam sukuan ketiga. Okay, sukuan ketiga. Macam mana tahu sukuan 3? Ini 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270. Maknanya dia akan jatuh di sukuan ketiga. Jatuh dalam sukuan ketiga. Baik. Cos 258 darjah sama dengan, okay, cuba kita masukkan all silly tomcat kita. All silly tomcat. Add sugar to coffee kita. Baik. Dalam sukuan ketiga, cos kita positif ke negatif? Jawapan. Dalam sukuan ketiga, cos kita, jawapan kita positif ke negatif? Negatif.
Negatif sebab dekat dalam sukuan 3 tangent saja yang positif. Tangent, jawapan tangent dia positif. Jadi jawapan cos mesti kamu letak negatif. Boleh cos tu mesti negatif. Jadi sudut yang sepadan dengan 258. Okey, sampai sini 90 darjah, sampai sini 180. Mana sudut tu ada sikit lagi kat sini. Jadi 258 darjah. Okey, sudut alfa dekat mana? Sudut sepadan. Sudut sepadan akan duduk di sini. Sukuan 3 sudut sepadan dekat situ. Macam mana kamu nak cari sudut alfa ni? Ambil 258 darjah. Tolak dengan 180 darjah. Okey, tolak dengan 180 darjah. Jadi sama dengan negatif cos berapa ni 258 tolak dengan 180 tinggal negatif cos 78 darjah. Macam tu. Boleh? Dia penentuan semua nilai ni, cuba kita tengok balik yang tadi add sugar to coffee kamu tu. Mana tadi? Yang awal-awal ni kan? Ni. Ini dia kata perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut dalam sukuan 2, 3, 4 bagi sudut rujukan sepadan. Inilah cerita ni tadi. Dalam sukuan 1, semua nilai sin, cos dan tangent positif. Dalam sukuan kedua, nilai sin saja positif, nilai yang lain semua negatif. Dalam sukuan 3, tangent saja positif, yang lain semua negatif. Okey, dalam sukuan 4, cos saja yang positif, yang lain semua negatif. Ingat ingat hafal ini, add sugar to coffee ni. Okay, kita tengok contoh yang C pula. Tadi B ni kita dah dapat negatif, kalau tengok jawapan dia negatif. Okay, kita tengok yang C pula. Tangent 349 darjah. Okay, kalau kamu tengok sukuan kamu, okay, 349 darjah jatuh dekat sukuan mana? 349 darjah terletak dalam sukuan keempat. Okay, dia terletak dalam sukuan keempat kat sini lah. Jatuh kat situ. Baik, 349 darjah, maksudnya kalau daripada X ni 0 darjah, okay, gerak sampai sini 90, sampai sini 180, sampai sini 270. Dia termasuk ke sini sikit. Okay. Jadi sudut yang sepadan dengan theta ni ialah alfa. Sudut alfa sini. Kalau dalam sukuan keempat situ sudut rujukan sepadan. Okey, macam mana nak cari alfa ni? Macam mana nak cari alfa? Sudut sepadan ni. Ini semua 349 darjah. Daripada kosong sampai jatuh sukuan keempat. Macam mana nak cari alfa ni kelas? Kalau dalam sukuan keempat tadi? 349 tolak dengan 360. Ke terbalik? 360 tolak 349. Tolak terbalik kan? Terbalik. Jadinya ambil semua 360 tolak 349. Okey, jawapan dekat situ positif ke negatif? Kita tengok. Add sugar to coffee. Dia nak cari apa? Tangent. Tangent dekat sini positif ke negatif? Negatif. Negatif. Jadi tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent sudut sepadan 360 tolak 349 darjah sama dengan negatif tangent 11 darjah. Macam tu. Boleh? Nampak tak sekarang? Susah ke tak susah sangat lah kan? Kalau faham insyaAllah boleh buat Okay. Dan terakhir untuk hari ni, baik. Kita nak kaitkan bulatan unit. Tadi kita dah sebut bulatan unit awal-awal tadi. Awal-awal tadi kita cerita bulatan unit. Kat mana? Kat sini. Satu bulatan unit. Bulatan dengan jejari 1 unit pusat di asalan. Okay, kita tengok balik bulatan unit ni. Macam mana kita boleh membaca nilai-nilai sin, cos dan tangent. Okay. Dalam satu bulatan unit ni kan jejari di 1, sini 1, sini negatif 1 tu masuk jarak dia 1 jugalah. Yang ni ke negatif 1 tapi jarak dia pun masih lagi 1. Nak cari sin theta ialah kamu baca koordinat y. Nak cari sin theta maknanya kamu membaca koordinat y. Kalau nak cari cos theta kamu baca koordinat x. Nak cari tangent theta kamu bahagikan koordinat y dengan koordinat x. Ya, katakanlah kamu ada satu titik kat sini P. P ni koordinat dia 0.895, 0.7501. Contoh paksi X dia sini. Paksi X dia 0.895, paksi Y dekat sini
0.7501. Jadi kalau dia nak cari apa sin sudut OP, sudut ni, sudut theta misalnya. Okey, sin theta sama dengan, baca je koordinat Y ni. Jawapan dia 0.7501. Kalau dia nak cari cos theta, kalau gunakan bulatan unit ni, maknanya kita nak baca koordinat X. Baca je koordinat X ni, jawapan dia 0.895. Kalau nak cari tangent theta sama dengan koordinat Y bahagi dengan koordinat X. 0.7501 bahagi je dengan 0.895. Apa tu cari jawapan. Macam tu. Okay. Maknanya daripada bulatan unit kita boleh juga baca sin, boleh baca cos dan baca tangent. Bulatan unit je ingat bulatan unit saja. Okay. Tengok ni. Okay. Secara umumnya masih lagi kamu kena ambil perhatian tentang sukuan. Kerana sukuan ini akan memberikan jawapan. Jawapan positif ataupun negatif. Ini bulatan unit nampak tak ni? Jari dia semua satu kan? Ini pun semua satu. Okay, bulatan unit. Baik, kalau sin kamu baca positif Y, cos positif X, tangent pun jawapan dia positif kalau di sukuan satu. Maknanya sukuan satu pun sama. Pegang juga prinsip dia. Sukuan satu ni semua nilai sin, cos, tangent positif. All trigonometric function of trigonometry tu. Okay. Sukuan kedua sama juga macam tadi. Yang positif sin je. Yang positif tu ialah sin saja. Kami nak baca macam mana? Sin ni masih lagi koordinat Y, cos ni masih lagi baca koordinat X, tangent baca Y per X tapi ada tanda negatif. Yang positif apa dia? Sin saja. Okay. Sukuan ketiga macam tu juga. Tangent saja yang positif. Yang lain semua negatif. Nak baca macam mana daripada bulatan unit? Sin baca koordinat Y, cos baca koordinat X, tangent baca Y per X. Okay, itu sukuan ketiga. Okay, sukuan keempat, apa yang positif tadi? Apa yang positif? Add sugar to coffee. Cos saja yang positif. Yang lain-lain jawapan kita semua negatif. Macam mana nak baca daripada bulatan unit? Kalau sin theta baca je baca koordinat Y, kalau cos theta baca koordinat X, kalau cari tangent theta Y per X. Itu kalau kita nak gunakan bulatan unit. Kita tengok contoh. Okay. Setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Okay, tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okay, yang A dulu. Sin theta, sini X, sini Y. Sin theta apa? Ini sukuan berapa? Ini sukuan satu kan? Sudut ni sukuan satu. Maksudnya sin, cos, tangent, semuanya positif. Jawapan mesti positif. Okey, sin theta nak baca macam mana? Ambil Y ni je. 0.8829. Ingat macam ni. Kalau nak baca sin, baca koordinat Y. Okey, nak baca cos, baca koordinat X. Okey, tengok. Nak baca cos, baca koordinat X. X dia 0.4695. Okey, nak cari tangent daripada bulatan unit, koordinat Y bahagi koordinat X. Okey, ambil koordinat Y 0.8829 bahagi dengan 0.4695. Okey, berapa jawapan? Ni kalau kamu tekan kalkulator dapat 1.8805. Semua jawapan ni positif sebab dia jatuh dalam sukuan satu. Okey, tengok soalan B pula. Jatuh dalam sukuan mana ni? Sukuan 3. Okey, sukuan 3 siapa yang positif, siapa yang negatif? To coffee. Add sugar to coffee. Okey, sini tangent je positif. Okey, cari sin theta, cari cos theta, cari tangent theta. Okey, sin theta baca apa? Ini X, ini Y. Okey, baca Y. Negatif 0.5446. Memang negatif lah kan sebab tangent je yang positif. Okey, cos pula. Cos pun baca paksi X, 0.8387. Okey, tangent theta. Tangent theta ialah sin Y bagi dengan X. Y bagi dengan X. Negatif 0.5446 bagi dengan negatif 0.8387. Okey, negatif bagi negatif positif.
Dah selesaikan ni 0.64993. Okay.